Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Amma ba'd. Fadila Imam, Akhi Khairuddin, tuan-tuan dirahmati Allah. Apa khabar semua? Sihat ya? Baik, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung lagi pengajian kita untuk memahami solat ini dengan sebaik-baiknya, insyaAllah. Baik, kita bermula dengan isu boleh tak kita mengambil wuduk melebihi 3 kali basuhan, ya? Apa hukum seseorang membasuh anggota wuduk melebihi 3 kali? Benarkah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat perbuatan itu tidak dimakruhkan? Okey, tisu dia, ya. Jadi ala kullin, menurut Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, tak berapa elok ikut Imam Nawawi ada 3 pendapat ulama mazhab Syafi'i dalam bab membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Satu pendapat yang paling keras lah tuan-tuan, ya, iaitu haram. Haram basuh lebih daripada 3 kali. Pendapat ini ada dikongsikan oleh Al-Qadi Ar-Ruyani di dalam kitab Bahrul Mazhab fi Furu'il Mazhab Syafi'i. Ruyani ni mungkin sebahagian kita tak biasa dengar kot, tapi besar nama Ruyani dalam mazhab Syafi'i, dan kitab beliau Bahrul Mazhab, Lautan Mazhab, ini memang agak tebal, tapi perbahasan dia tidak seperinci Kitabul Majmu' oleh Al-Imam Nawawi. Jadi pendapat yang satu menyatakan haram membasuh ataupun menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Pendapat kedua pula menyatakan tidak haram dan juga tidak makruh, ya. Tidak haram dan juga tidak makruh. Tes. Kena ya. Okey, tes. Tidak haram dan tidak makruh, hanya khilaful aula. Apa maksud khilaful aula, tuan-tuan, ya? Khilaful aula ni ialah menyalahi amalan yang lebih baik. Amalan yang baiknya basuh ni 3 kali tu maksimum. Jadi sesiapa yang basuh atau sapu anggota wuduk lebih 3 kali, ia menyalahi amalan yang lebih utama, khilaful aula. Okey, baik. Ataupun khilaful aula ni bermaksud sebaik-baiknya kita jangan berbuat demikian, ya. Dan antara ulama yang sokong pendapat ini ialah Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini. Baik. Dan pendapat yang paling sahih menurut Al-Imam Nawawi ialah basuhan lebih daripada 3 kali makruh. Ini kata Al-Imamul Haramaini, basuhan keempat meskipun makruh namun tidaklah maksiat. Itu kata Al-Imamul Haramain, guru kepada Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Al-Imam Nawawi menyatakan, "Idza zada 'ala salasi faqad irtakaba al-makruh wa la yubtil wudu'ahu. Hadza mazhabuna wa mazhabul ulama'i kaffah." Apabila kita menambah lebih daripada 3 kali, maka kita telah melakukan perbuatan yang makruh namun tidaklah sampai membatalkan wuduk. Jadi wuduk sah, cuma makruh. Inilah pendapat mazhab kami dan mazhab kebanyakan ulama. Dan sambung beliau lagi, dan memang ada pendapat yang disebutkan oleh Ad-Darimi. Sekejapnya. Okey. Ada pendapat yang disebutkan oleh Ad-Darimi di dalam Kitabul Istizkar bahawa wuduk itu batal sebagaimana hukum jika kita menambah-nambah rukun dalam salat. Pendapat ini silap. Jadi pendapat yang menyatakan wuduk batal kalau basuh lebih daripada 3 kali, itu dianggap pendapat yang silap oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Baik. Jadi satu kita clear,
bahawasanya kita tidak digalakkan untuk membasuh ataupun menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Cumanya isu Al-Imam Nawawi Al-Imam Syafi'i, betulkah Imam Syafi'i berpendapat basuhan lebih 3 kali tidak makruh? Okey, itu isu dia. Jadi sebenarnya persoalan itu timbul berdasarkan statement daripada Imam Syafi'i. Beliau kata, la uhibbu ziyadah ala salasin fa in zada lam akrahahu insyaallah. Saya tidak suka kalau kita basuh atau sapu lebih daripada 3 kali. Jika lebih, saya tidak memakruhkannya. Jadi siapa yang basuh ataupun sapu lebih 3 kali, kata Imam Syafi'i, tidak makruh insya-Allah. Jadi adakah Imam Syafi'i berpendapat orang yang basuh sampai 4-5 kali tidak makruh? Okey, itu yang perlu kita fahami. Ulama telah membuat kajian terhadap perkataan saya tidak memakruhkannya, perkataan Imam Syafi'i. Jadi ulama kaji perkataan Imam Syafi'i, saya tidak memakruhkannya tu apa maksudnya? Banyaklah. Kita akan jumpa banyak sangat dalam Kitabul Saya tidak makruhkannya, saya tidak makruhkannya. Walhasilnya cerita mudah tuan-tuan dirahmati Allah, perkataan saya tidak memakruhkannya tu membawa 2 maksud. Maksud yang pertama ialah perbuatan itu memang tidak makruh pun. Tapi boleh dengar setakat ni. Perbuatan tersebut tidak makruh pun. Baik. Tapi pendapat kedua pula menyatakan, apabila Imam Syafi'i kata saya memandang perbuatan itu tidak makruh, artinya tidak haram. Jadi dia boleh jadi 2. Contohnya Imam Syafi'i kata saya melihat perbuatan itu makruh. Boleh jadi maksud Imam Syafi'i memang makruh pun. Ataupun boleh jadi maksud Imam Syafi'i ialah saya mengharamkannya. Saya memakruhkannya bermaksud saya memakruhkannya ataupun saya mengharamkannya. Ataupun saya memandang perkara itu tidak makruh. Boleh jadi maksud Imam Syafi'i ialah saya lihat hukumnya tidak makruh. Boleh jadi juga ia bermaksud saya lihat hukumnya tidak haram. Jadi perkataan makruh bagi Imam Syafi'i itu boleh jadi makruh betul, boleh jadi haram. Jadi berdasarkan statement Imam Syafi'i, saya tidak suka orang menambah lebih daripada 3 kali. Tapi sesiapa yang menambahnya, saya tidak makruhkannya, artinya saya tidak mengharamkannya. Jadi siapa yang basuh lebih 3 kali tidak haram, cuma tak cantik sahaja. Okey, baik. Itu perkara yang pertama. Yang kedua ialah apabila kita berbincang tentang wuduk, maka ada satu bahagian iaitu menyapu kepala. Adakah ia disapu sekali ataupun 3 kali? Kita dah bincang ke sebenarnya bab ni? Belum lagi rasanya kan? Belum. Adakah menyapu kepala ketika berwuduk sekali ataupun 3 kali? Okey, dan saya yakinlah tuan-tuan sekalian pun ada pendapat masing-masing dan ada amalan masing-masing. Tapi kita cuba lihatlah secara ilmiahnya apa ulasan ulama tentang perkara ini. Pertamanya tuan-tuan, ada khilaf kalangan ulama. Bahkan dibawakan oleh Ibnul Munzir dan juga Ibn Hazam menunjukkan Muhammad bin Sirin menyapu kepala hanya 2 kali. Jadi biasanya orang bahas sekali ke 3 kali. Tapi ada perbuatan ulama Ibn Sirin menyapu 2 kali. Dan Ibn Sirin ni beliau ulama besar dalam dunia hadis. Cuma orang banyak kaitkan beliau ni dengan takbir mimpi. Tapi sebenarnya dalam dunia hadis beliau terkenal dalam bidang hadis. Dan beliau ada konflik yang besar dengan Hasan Basri. Jadi Hasan Basri dengan Ibn Sirin ni dia, kita kata apa tak belaga angin lah. Dia tak sekufu antara dua tu. Dan tapi mereka mereka hanya bergaduh daripada sudut berbeza pandangan, bukannya secara peribadi, ya. Baik. Cuma macam-macam tak berapa rapat lah Hasan Basri dengan Ibn Sirin. Baik. Pandangan yang pertama menyatakan sapu kepala ni 3 kali. Dan inilah pendapat yang sahih dan masyhur dalam mazhab Syafi'i.
Dan inilah pendapat Daud Az-Zahiri dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita kena tahu begini ya. Kalau Imam Syafi'i, beliau terkenal dengan inilah pendapat qaul qadim, pandangan lama Imam Syafi'i. Ini qaul jadid, pandangan baru Imam Syafi'i. Orang clear, ini pandangan baru, ini pandangan lama. Tapi dalam kes Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sering kali dikaitkan dengan ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Ini salah satu daripada dua pendapat Imam Ahmad. Jadi ini mengelirukan. Dalam bab Imam Ahmad ni keliru. Salah satu daripada dua, jadi mana satu yang kita nak pegang? Yang pertama ke yang kedua yang nak pegang? Maka ada ulama namanya Al-Mardawi mengarang kitab Al-Insaf. Beliau tarjih, beliau study semua pendapat dalam mazhab Hanbali dan beliau kata inilah pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanbali. Cuma pandangan Imam Ahmad tu sendiri mengelirukan. Ini salah satu pendapat Imam Ahmad. Jadi boleh jadi anak muridnya belajar macam ni, anak murid yang lain pula belajar macam ni. Artinya Imam Ahmad telah menukar pandangannya. Jadi mana satu pendapat Imam Ahmad yang paling kuat, itu agak sulit untuk dikaji. Jadi ulama pun buat kajian lah, dan ulama pun keluarlah pendapat masing-masing ya. Baik. Menyapu kepala 3 kali ini dikaitkan dengan perbuatan Anas bin Malik, Sa'id bin Jubair, ulama besar, Atha, Zazan dan juga Maisarah. Baik. Pendapat yang kedua pula menyatakan sapu kepala ni hanya sekali je. Hanya sekali. Dan inilah pendapat kebanyakan ulama, kata Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ialah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Antara ilmuwan yang memilih pendapat sapu kepala ni sekali je ialah Ibn Umar, Talha bin Musarrif, Al-Hakam, Hamad, An-Nakhai, Mujahid, Salim bin Abdullah, Al-Hasan Al-Basri, ulama-ulama Ra'yi, Ahmad dan Abu Thawr radhiyallahu anhum. Dan inilah mazhab Hanafi dan juga Maliki, juga mazhab Sufyan As-Sawri dan Ishaq bin Rahuyah atau Ishaq bin Rahawai. Jadi Ibn Munzir pun beliau memilih pendapat yang menyatakan sapu kepala ni sekali je. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, adapun dalil menyapu sekali je, mazhab kami telah memberikan beberapa jawapan balas. Jawapan yang terbaik ialah ada riwayat kata sapuan 3 kali dan ada riwayat kata sapuan tu sekali je. Maka mengapa kita tidak gabungkan kedua-dua riwayat? Riwayat yang kata sapu sekali kita ambil, riwayat yang kata sapu 3 kali pun kita ambil. Jadi beliau katakan hadis menyapu sekali menunjukkan harus kita berbuat demikian. Sapu 2 kali pun harus kita berbuat demikian. Namun kalau kita sapu 3 kali, itulah yang terbaik. Wasalas lil kamali wal fadilah, sapu sekali itulah yang paling baik. Okey, baik. Jadi dalam bab ini tuan-tuan sekalian, nak ceritanya ada khilaf kalangan ulama. Cuma ramai ulama'nya, terutama ulama hadis, dia sebut sekali je. Kerana itulah yang ditunjukkan dalam hadis ataupun dalam perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman satu hari dia dan ajar cara Nabi SAW berwuduk. Maka dia pun tunjuklah satu-satu caranya. Bila sampai tang kepala je, beliau hanya menyapu sekali je. Maka biasanya ulama hadis dia pegang sekali, tapi ulama mazhab Syafi'i dia pegang 3 kali. Jadi dalam bab ini kita pun berlapan dada lah. Siapa nak baca nak sapu sekali, sapu sekali. Siapa nak sapu 3 kali, boleh sapu 3 kali. Siapa yang sapu 2 kali pun silakan, itu pilihan masing-masing. Cuma 2 kali ni dia dikaitkan dengan Ibn Sirin, itu riwayat yang dhaif. Betul ke Ibn Sirin kata 2 kali je? Itu riwayat yang dhaif. Jadi antara sekali ataupun 3 kali. Okey. Saya semalam, hari Jumaat lah semalam kawan saya hubungi saya lepas Jumaat. Dia tanya, masjid di Jengka, Pahang, tak tahulah masjid mana satu, tempat dia solat tu tidak membaca doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat dalam khutbah Jumaat. Okey, jadi bisinglah belakang ni habis-habatan solat. Dan dia pun tanya abang dia ustaz, dan abang dia pernah cerita bahawa pernah satu masjid di Pahang juga,
tak baca doa kepada kaum muslimin dan muslimat, maka Tok Guru besar di Pahang tu kata batal, dan diumumkan dalam Jumaat kemudiannya batal, kena qada balik solat Jumaat. Siapa yang solat Jumaat yang minggu lepas tu kena qada balik. Jadi kena kena nilah, kena solat Zuhur. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jadi macam mana saya jadi keliru. Sedangkan kita kena faham bahawasanya agama kita ni ialah agama solution, agama penyelesaian masalah. Kita ada prinsip betul, tapi kenapa kita tidak mencari jalan penyelesaian, bukannya jalan yang boleh menyusahkan orang. Okey, apa jalan penyelesaiannya? Iaitu satu, saya call balik kawan saya lah, saya cerita pada dia. Rukun khutbah 5 ni, ini saya tambah sikit. Saya cerita dia bahagian doa saja. Rukun khutbah yang 5 ni sebenarnya ada tak disebutkan dalam mana-mana hadis Nabi SAW? Tak ada. Nabi tak cerita pun rukun khutbah ni ada 5 sekian-sekian. Itu ialah khilaf, itu hanyalah pandangan ulama. Mazhab Syafi'i kata 4 ataupun 5. Mazhab Hanbali pun lebih kurang macam tu lah, 4 ataupun 5. Mazhab Hanafi sekian-sekian pula. Mazhab Maliki paling clear. Rukun khutbah yang paling penting menyampaikan nasihat dan pesanan. Apa pun yang penting sampaikan nasihat dan pesanan. Okey, baik, itu satu. Yang kedua ialah yang betul-betul ulama serik. Yang pertama tu hamdalah dan juga selawat kepada Nabi SAW. Itu mesti sebut alhamdulillah, mesti sebut selawat. Selawat tu apa-apalah, wa sallallahu ala Muhammad ke Allahumma salli ala Muhammad dalam kedua-dua khutbah. Kemudiannya wasiat takwa. Wasiat takwa dulu ke baca Quran dulu ya? Wasiat takwa, dia apa sahaja pesanan, yang penting pesan agar kita menjadi hamba Allah yang baik. Jadi dia tak semestinya sebut saya berpesan pada tuan-tuan untuk bertakwa kepada Allah. Tidak. Dalam mazhab Syafi'i pun clear dalam bab ini. Yang penting kita ada pesanan supaya menjadi hamba Allah yang baik. Contohnya khatib kata, saya pesan pada tuan-tuan sekalian, jadilah hamba Allah yang baik. Nah, contohnya, itu pun dikira sebagai al-wasiyah bitaqwa. Kemudiannya membaca ayatul Quran secara penuh yang ada maksudnya, bukan ikut dan je. Contohnya ikut dan, summa nazar. Jadi apa benda yang nak disampaikan dengan summa nazar surah Mudaththir itu tak ada maksud, maka tak boleh. Dia kena baca ayat Quran yang ada mesejnya, yang jelas. Bahkan sebagian ulama kata tak semesti ayat penuh. Kalau kita baca ayat separuh pun tapi ada mesejnya pun sudah boleh dikira. Maknanya ada khilaf kalangan ulama. Dalam bab doa, ramai sebahagian ulama Syafi'i kata doa bukan rukun, sebahagian ulama Syafi'i kata doa ialah rukun. Sama dengan mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni kan mazhab yang paling iras dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali pun kata, sebahagian ulama Hanbali kata doa ialah rukun, sebahagian kata doa bukan rukun. Dan Imam Nawawi rahmatullahi alaihi sendiri menyatakan, ulama-ulama Syafi'i aliran Iraq, jumhur ulama Syafi'i aliran Iraq menyatakan berdoa dalam khutbah Jumaat hanyalah sunat hukumnya, bukannya rukun, sunat. Dan doa tu tak semestinya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Apa-apa doa lah kepada kaum muslimin dan muslimat. Jadi saya tanya kawan saya, betulkah imam langsung tak berdoa dalam khutbah yang kedua tu? Ataupun imam hanya tak baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat? Kalau sekadar tak baca Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, tak apa. Yang penting dia ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat tu. Jadi betul ke tak ada? Itu persoalan dulu. Dan yang keduanya, kenapa kita sibuk mencari pendapat yang menyatakan batal? Kenapa kita tak cari pendapat yang kata sah? Bukankah ramai ulama mazhab Syafi'i? Bukankah ramai ulama mazhab Hanbali? Bukankah itu pendapat dalam mazhab Maliki bahawa doa bukannya rukun? Khutbah ni nak sampai pesanan, doa ni tak ada kaitan dengan sampai pesanan pun. Ia hanya berdoa menambahkan kecantikan dalam khutbah menurut ramai ulama. Walaupun ramai juga ulama kata rukun. Jadi mengapa kita tak ambil pendapat yang menyatakan doa tidak rukun supaya dapat menyelamatkan solat Jumaat semua orang yang hadir pada hari itu? Apalagi kemungkinan imam baca doa untuk muslimin dan muslimat, cuma tak sebut Allahumma ghfir lil muslimin dan muslimat. Dan saya beritahu kawan saya tak payah bising benda ni.
Tak payah kita nak sibuk tanya ustaz-ustaz besar yang lain. Takut nanti bila kita tanya tok guru besar lain, tok guru besar lain akan keluar fatwa lah, kata batal, kena ulang balik solat. Jadi kita telah ialah kesianlah pada orang-orang yang datang solat Jumaat pada hari tersebut, ya. Saya lebih suka kita cari jalan penyelesaian, bukannya jalan yang menyusahkan. Sama juga dengan isu dulu tuan-tuan sekalian, yang pasal orang terbuka puasa lebih awal kerana bunyi azan kan. Jadi keluar fatwa kena ulang balik puasa. Seminit 2 minit je bezanya. Sampai kan setengah orang dia timbullah perasaan, kalau kita fikir balik, orang lain terlupa puasa, makan sampai 1 pinggan tak batal puasa. Kita ni bertahan sampai lah dekat maghrib, tersilap dengan azan je, tersilap azan awal. Kita pun makan tu baru sikit, terus masuk maghrib, dikira batal puasa. Jadi Yusuf Qaradawi antara orang yang dia timbul persoalan tu lah, kenapa orang yang terlupa kita consider walaupun dia makan sampai kenyang? Kenapa kita tidak consider dengan orang yang tersilap? Sedangkan Al-Quran menyatakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Tuhan janganlah ambil kira kalau kami terlupa dan kalau kami tersilap, ataupun kalau kami tersilap. Jadi berbuka puasa awal tu, terawal sedikit, itu tersilap. Dan bukankah Nabi SAW pun menyatakan bahawa Allah Azza wa Jalla tak ambil kira sangat soal umatku yang al-khata' wan nisyan wa masukrihu alaih. Kalau umatku terlupa dan kalau dipaksa, Allah Ta'ala tak ambil kira. Jadi, dan kita kena tahu bahawa menurut kita umat Islam di Malaysia ni, antara tanda masuk maghribnya ialah azan. Dan radio ni, kita boleh percayalah radio ni. Jadi kenapa kita nak keluarkan fatwa menyatakan puasa orang yang berbuka lebih awal kerana azan radio tu terawal 1 minit 2 minit dia anggap batal? Kenapa kita tak cari fatwa yang kata sah dan minta radio lain kali hati-hati ketika menyiarkan azan? Jadi saya tunggu juga. Tapi ni fatwa ni dia pemegang fatwa lebih berautoriti dalam bab ini. Tapi ceritanya saya pun menunggu kenapa tak keluar fatwa kata sah dan pesan saja pada radio agar berhati-hati, pesan pada orang agar berhati-hati dalam mendengar, dalam memastikan masuk azan ke tak. Okey, baik. Sedangkan sebahagian ulama seperti Qaradawi sendiri pun berpendapat orang yang terbuka lebih awal puasa kerana tersilap dengan azan tadi, puasanya sah, tak batal. Jadi sepatutnya kita memudahkan, bukan menyulitkan. Okey, baik. Sama dengan kes sekarang ni tuan-tuan sekalian, dengan minta maaf ya, ada unsur politik sikit. Yang pasal kalau Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan masih kekal sampai bulan 8, saya ceraikan isteri saya talak 3. Dah masuk bulan 9 dah. Dan masalahnya dia nyatakan bulan 8 2023 dia nyatakan. Kalau dia tak nyata 2023, kita boleh katalah itu 2053 sebagai contoh. Masalah dia sebut. Jadi bagi saya Menteri Agama tak ada masalah lah dalam isu ni. Menteri Agama hanya kata dia kena jumpa dengan Majlis Agama untuk pengesahan perceraian dia. Maknanya kena rujuk mahkamah lah, kena cek balik, kena satu-satu masuk, ya. Okey, baik. Tapi orang bawah ni yang duduk bising ni, duduk bising, terlalu masuk unsur politik dalam bab ini. Sedangkan saya melihat kita ketepikan dulu unsur politik. Okey, nak marah-marahlah, isu politik tu cerita lain. Tapi sekarang ni kita nak cari jalan untuk mencerai-beraikan suami isteri ke? Kita nak mencari jalan bagi menyelamatkan suami isteri ni. Suami ni dia bersemangat. Okey, bersemangat. Dia dapat maklumat bahawa kerajaan akan tumbang. Contohlah, bukan saya nak kempen parti politik. Isteri dia pula jadi mangsa keadaan. Jadi adakah kerana semangat suami tadi, isteri jadi mangsa, anak-anak jadi mangsa, sampaikan kita langsung tak boleh cari jalan penyelesaian? Okey, memang jumhur ulama menyatakan taklid tidak boleh ditarik balik. Tapi takkan langsung tak ada pendapat ulama yang kata boleh tarik balik taklid dan dibincangkan secara diam-diam, bukan dibincang secara terbuka lah. Sebab kalau dibincang secara terbuka, dia khawatirin nanti orang main-main pula dengan taklid. Okey, na'udzubillah. Yang keduanya,
Boleh tak kalau, yang ni kita tak tahulah ke depan suami isteri tu macam mana, tapi boleh tak kalau yang talak 3 tadi kita consider jatuh talak 1? Sebagaimana mazhab Ibn Taymiyah, siapa yang ceraikan isterinya talak 3, sedangkan itu baru kali pertama dia talak, maka dikira 1. Maknanya dia bukan kira aku talak 3, sebutlah talak 3 ke talak 2 ke, tapi kalau kali pertama ia dianggap talak 1. Jadi boleh tak kita consider bahawasanya ia jatuh talak 1, maka sekarang ni kalau jatuh talak 1, suami isteri tu memang dah tak jadi suami isteri, dan hanya jadi suami isteri balik apabila suaminya rujuk semula. Dan benda tu mudah, sekadar rujuk aja pun, bukannya benda yang menyulitkan. Jadi saya berharap ada jalan yang memudahkan, bukan jalan yang menyulitkan. Sebab kita, yalah, orang jahil, tuan-tuan sekalian. Saya tak kata dia jahil, saya kata kejahilan seseorang ini tidak boleh menyebabkan keluarganya terhukum. Jadi kalau ada jalan penyelesaian, kita cuba cari jalan penyelesaian. Minta maaf saya tak selesai hidung, baru dalam proses nak okey daripada demam sebenarnya. Okey, ada soalan? Boleh? Okey, baik. Seterusnya ada sedikit catatan tentang takbir solat dalam takbir dalam solat, tapi agak panjang bab ni. Ada dalam, alamak, berapa ni jap ada 60 isu. Jadi saya tak nak bincang dululah. Ada 60 isu tentang takbir dalam solat. Saya nak ke depan lagi. Azan untuk solatul qada. Jadi dia sebenarnya bila ulama dulu bila bincang tentang solatul qada, ulama bincang solat qada bagi solat yang baru terlepas tadi. Contohnya tadi dia terlupa nak solat zuhur, jadi asar baru dia teringat, sebab dia pening kepala, dia letih, dia ingatkan dia dah solat. Okey, ulama dulu dia bincang macam tu. Ataupun orang tertidur. Okey, dan ulama dia tak bincang tentang orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Zaman-zaman muda dulu dia tak solat. Jadi dulu-dulu dalam perbincangan standardnya, ulama tak bincang tentang orang yang tinggalkan solat dengan sengaja zaman-zaman muda dulu. Tapi alhamdulillah ada juga ulama bincang. Cuma standardnya bila sebut qada je, qada bagi solat yang baru tertinggal. Itu standard dia. Okey, baik. Jadi kalau kita solatul qada, adakah kita perlu azan? Okey. Maka di sini kita tengok ada, kalau ikut mazhab Syafi'i, azan ini ada 3 tujuan, kata Imam Syafi'i. Tujuan pertama azan ialah kerana waktu itu sendiri. Kerana ia waktu isyak, maka kita kena azan isyak. Kerana ia waktu subuh, kita kena azan subuh. Baik. Yang kedua ialah kerana dia merupakan hak solat tersebut. Solat ini dia ada hak dia, dan antara hak dia ialah azan. Okey, satu sebab masuk waktu. Yang kedua kerana hak solat tersebut. Dan yang ketiga ialah kerana mengumpulkan jemaah. Okey, nak kumpul orang, maka kita pun azan. Baik. Tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita ya. Okey. Jadi sekarang ni macam mana kalau kita dalam kes qada ni? Okay, Imam Nawawi dia sebut ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau kita melewatkan solat zuhur sampai ke pukul 4 petang sebagai contoh. Okey, kita lewatkan solat zuhur sampai pukul 4 petang. Kemudiannya lepas kita solat zuhur, tak lama kemudian bukan ni. Ya, saya silap. Okey. Mudah ceritanya, dia termasuk sekali dalam bab tajuk orang yang azan bagi solat yang lewat. Jadi sesiapa yang nak qada solat, maka dia disunnahkan untuk azan terlebih dahulu bagi solat yang diqada. Okey. Jadi kalau ikut Al-Imam Abu Hanifah,
dia kena qada bagi setiap solat, dia kena azan bagi setiap solat yang diqada. Ya, contohnya lah, dia terlepas solat zuhur dan terlepas solat asar. Tak berlaku sebenarnya kita ada ke orang sengaja terlepas. Contoh. Ataupun dia terlepas solat zuhur dengan maghrib. Jadi bila masa isyak tu, dia dah okey pukul 9 malam tu dia dah okey, baru dia sedar dia tak salat asar, dia tak salat maghrib, maka dia kena azan dulu bagi salat asar. Habis salat asar dia azan pula untuk salat maghrib. Habis maghrib dia azan pula untuk salat isyak. Itu mazhab Hanafi. Okey, baik. Tapi kalau kita ikut pandangan jumhur ulama, sekali je cukup dah. Contohnya pernah Nabi SAW tertinggal salat zuhur, asar dan maghrib dalam perang Ahzab. Jadi perang Ahzab tu Nabi terlepas semua solat tu, dan masa tu belum lagi disyariatkan solat khauf. Okey. Jadi bila Nabi nak solat tu, Nabi azan sekali, azan tu sekali je. Lepas azan sekali, iqamat untuk solat zuhur, kemudiannya iqamat untuk salatul asar, kemudiannya iqamat untuk salatul maghrib, barulah kemudiannya iqamat untuk salatul isyak. Jadi azan tu hanya sekali sahaja, berbeza dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudiannya kalau kita terlewat pun, kalau kita terlewat sekalipun, kita disunahkan untuk azan. Hatta kalau kita solat di rumah, ataupun kita terlewat dan solat di masjid, ataupun kita solat di mana-mana lah. Kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih, orang yang duduk bersendirian di padang pasir atau sesebuah tempat, hendaklah azan menurut mazhab qaul qadim dan jadid, qaul jadid dan qadim berdasarkan keumuman hadis. Jadi kalau kita duduk di hutan sekalipun, ataupun duduk kita ni naik hiking, naik bukit, kemudiannya masuk waktu salatul asar, jadi eloknya kita azan dahulu barulah kita salat. Contohnya orang naik Gunung Kinabalu kan, dia naik sebelum subuh kan. Okey. Jadi bila sampai tu, subuh tu di atas ke biasanya dia? Dia pernah naik ke? Tak pernah naik. Baik, bila sampai atas tu baru nak subuh, maka sunnahnya ialah kena azan dulu. Hatta kalau kita berseorangan sekalipun, disebut tu al-munfarid, orang yang berseorangan sekalipun, hendaklah dia azan terlebih dahulu, itu yang sunnahnya. Baik. Jika kita ingin salat di masjid yang telah didirikan jemaah, maka kita tidak perlu meninggikan suara untuk azan agar tidak mengelirukan orang lain. Kita sampai-sampai masjid dah pukul 2.30 dah. Orang dah habis dah salat zuhur. Jadi kita baru nak salat zuhur. Okey, maka kita azan dahulu. Dan azan tu tak perlu tinggi suara. Hanya berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhirnya la ilaha illallah. Yang paling baik salat qabliyah dulu bagi siapa yang rajin lah. Baik. Jadi ceritanya azan dahulu itulah yang terbaik. Yang baik. Ni disebutkan, jika jemaah telah didirikan di masjid, lalu datanglah kemudiannya satu kumpulan yang belum salat, adakah mereka disunahkan untuk azan? Ada dua pendapat. Yang paling sahih, ia disunnahkan seperti diputuskan oleh Al-Imamul Baghawi dan selain daripada beliau, dengan syarat jangan meninggikan suara. Dan ni banyak lagi lah dia punya ulasannya. Okey, baik. Syekh Khudair pun dia menjawab soal azan lewat daripada waktu tu, ya jika boleh, kalau boleh mengelirukan orang yang di situ, maka jangan azan. Artinya kita azan cuma dalam keadaan tidak sampai mengelirukan orang lain. Wallahualam. Gitulah ya. Sama juga dengan orang yang dia musafir. Azan untuk salatul jama'. Baik. Kata Imam Nawawi, ulama-ulama kami berkata, jika kita mengerjakan salat jamak takdim, maka kita perlu azan tanpa khilaf dan iqamah bagi setiap salat. Jadi tuan-tuan sekalian, contohnya kita perjalanan, kita ramai-ramai lah ni, naik bas, ramai-ramai nak pergi berjalan ni. Jadi kita pun berhentilah salat di satu tempat di masjid pada pukul 3 petang.
3 petang. Dan kita nak jamak takdim zuhur dengan asar. Jadi kena azan tak? Ya, kena azan dulu. Nak tak perlu azan dengan suara yang kuat, tak perlulah nak tarik banyak panjang. Azan dalam keadaan biasa pun okey, macam yang contoh saya buatkan tadi. Itu yang terbaik. Dan lepas azan tu barulah iqamat untuk salatul zuhur dan iqamat untuk salatul asar. Wallahu a'lam. Okay, ada perbincangan? Kita buka perbincangan dulu. Dia seorang ke dia? Oh, dia seorang je. Dia pun solat asar seorang. Dia biasanya ulama bincang kalau kita tengah solat tiba-tiba masuk satu kumpulan jemaah yang baru. Jadi kalau kumpulan jemaah yang baru masuk, ada 4-5 orang tengah solat, jadi kita nak batalkan atau tak batalkan solat kita tu kan. Itu isu dia. Tapi sekarang ni kita kena faham bahawasanya sebelum kita nak bincang isu nak ikut dia ke tak ikut dia, kita kena kenal dulu dia tu siapa. Jadi kalau kita nampak ada orang sembahyang kat situ tapi kita pun tak tahu dia ni siapa dia, maka lebih baik tak payahlah. Sekejap tak sedap hidung. Ada orang banyak. Alhamdulillah. Saya macam semua tapi tak bersin ni, baru bersin. Alhamdulillah. Jadi kalau bersin tu tanda nak sihat lah tu, insya-Allah. Tapi tak sedap hidung ni. Okey, satunya kalau kita tak tahu, tak payah berhenti. Sebab takut-takut kita nak ikut dia pula sembahyang laju. Menyesal kita nak follow dia nanti kan. Okey, tapi kalau kita macam-macam dia siapa dia. Cuma mungkin dia tak perasan kita tengah solat. Okey. Mana kita boleh jenis lah dia tengok, ini imam ni. Jadi kalau kita nak follow dia, maka caranya ialah masa tu kita baru solat asar rakaat pertama atau rakaat yang kedua kan. Kita nampak ada orang, senang-senang ceritalah, ada jemaah baru lah masuk 2-3 orang solat. Kita solat di sini, ada orang solat di sebelah sana. Maka caranya ialah kita tukar solat fardu tadi jadi solat sunat. Rakaat yang kedua tu kita pun bagi salam, kemudian kita join jemaah yang baru. Itu caranya. Dan memang dia ada bab pertukaran niat ni dari fardu sunat, sunat fardu ni. Dia ada kategori dia lah. Ada yang tak boleh tukar dan ada yang boleh ditukar. Antaranya kes ini, salat fardu boleh ditukar niat jadi salatus sunnah sekiranya kita masih lagi rakaat pertama dan rakaat kedua, jika kita mahu mengikuti jemaah yang baru. Okey. Tapi kalau kita dah rakaat ketiga dan keempat, habiskanlah. Kita habiskan saja salatul asar. Kemudiannya kita pun kalau kita nak follow balik jemaah tu, dibolehkan dengan tujuan untuk mendapat jemaah. Cuma isunya bila kita follow balik jemaah yang baru tu, kita nak niat apa, itu isu dia. Jadi ada ulama kata niat salat asar lah, ada ulama kata niat salat sunat. Jadi wallahu a'lam. Saya pun tak tahulah yang mana satu lebih tepat, tapi ulama Syafi'i kata salat itu consider sebagai salatus sunnah. Tapi ada ulama kata kita boleh niat salatul asar. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lain? Oh, wirid tu. Wirid lepas solat asar ada? Ada. Cuma tidak ada wirid selepas salatul zuhur. Dia tak jadi sunnah. Kalau kita jamak salat, tidak sunnah untuk berwirid dalam solat yang pertama, tapi boleh berwirid dalam solat yang kedua. Tapi wirid ni ialah walaupun yang sebaik-baiknya kita baca wirid yang penuh, astagfirullahnya, subhanallah 33 dan sebagainya. Tapi kita pun kena maklum bahawasanya
dia bukanlah satu ketetapan mesti membaca penuh tu. Walaupun kita sendiri insya-Allah kita amal yang penuh, tapi dia bukanlah satu ketetapan mesti kita baca penuh satu persatu dalam setiap kali salat. Maknanya ada keringanan di situ. Cuma sebaik-baiknya kalau kita solat berjemaah di masjid, di surau, kita baca penuh lah zikir. Tapi kalau kita tak baca penuh pun bukanlah dianggap sebagai perkara yang makruh. Cuma yang terbaik baca penuh. Dan kadang-kadang saya nak cepat pun, bukan kita nak cepat, sebab imam cepat sangat. Jadi kita tak sempat. Kita baca subhanallah 10 kali. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali pun sudah dikira menepati sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang terbaiknya 33. Itu yang terbaik. Tapi 10 kali ada tak sunnah 10 kali? Ada sunnah 10 kali. Ada pilihanlah ceritanya. Allah Allah. Witir tu boleh buat selepas tu atau tunggu waktu isyak? Okey. Bilakah bermulanya masuk waktu salatul witir dan bilakah berakhirnya salatul witir? Bermulanya dia ada khilaf ulama, tapi pendapat yang paling kuat kot insya-Allah, bermulanya salatul witir ialah selepas kita salatul isyak. Jadi bukannya selepas masuk waktu isyak. Jadi kalau kita dah habis salatul isyak pada pukul 8 malam, bolehlah kita salatul witir pada pukul 8 tu. Dan bila berakhir salatul witir, ada khilaf ulama juga. Ada ulama yang kata berakhir salatul witir ialah sebelum subuh, dan ada ulama kata sebaik-baiknya sebelum subuh, tapi berakhir sebelum salatul subuh. Jadi artinya siapa yang bangun-bangun, dia dah bangun pukul 6 dah bangun. Subuh sekarang pukul 6 berapa ya? Pukul 6. Jadi dia bangun pukul 6. Dia bangun mestilah dia nak kena bersih badan dulu, gosok gigi, dah ambil masa dah tu. Jadi boleh tak dia apa yang perlu dia buat, dia solatul witir dulu. Solatul witir dulu baru dah bekerja pergi ke surau. Sempat lagi tu insya-Allah. Pukul 6 sempat lagi. Jadi sampai surau tu kalau sempat solat sunat subuh, solat sunat subuh. Kalau tak sempat salatul subuh, barulah kemudiannya solat sunat subuh. Okey, baik. Jadi solatul witir setengah ulama kata masih lagi dikira tunai selagi mana belum dikerjakan salatul subuh. Tapi kalau dah lepas salatul subuh, boleh tak salatul witir, ia dikira sebagai qada menurut mazhab Syafi'i. Dan ulama lain tu dah ada perbahasan lah tentang qada witir tu macam mana kan. Jadi itulah. Okay, ada yang lain? Saya ingat waktu solat ni ulama berbeza pendapat. Jadi kita pun berlapang dada lah. Saya lebih suka macam tu. Kita ada satu pegangan, tapi kita berlapang dada. Okey, contohnya kalau di Jordan, Ustaz Nasai Hanafi sebut Jordan azan lambat Isyak. Jadi kenapa azan lambat Isyak? Kerana meraihkan orang mazhab Hanafi. Kan ramai orang mazhab Hanafi duduk di Malaysia pun, di Jordan pun ramai. Jadi mazhab Hanafi ni isyak mereka lambat daripada waktu kita. Dan mungkin kalau kita ni dalam pukul 8.35, isyak sekarang pukul apa ya? 8.30. Saya tu sebab saya tak duduk bukanlah saya tak duduk di sini dalam tempoh 2-3 hari, tak ingat dah waktu solat pukul berapa. Baru-baru balik. Jadi 8.30. Jadi mereka tu mungkin 8.40 ke 8.45 macam tu lah, saya tak tahu pukul berapa secara tepat. Jadi Jordan mereka lewatkan sedikit waktu azan dulu isyak bagi meraihkan orang mazhab Hanafi. Jadi itu penting. Dan bila saya baca fatwa Jordan misalnya, dia memang mazhab Syafi'i Jordan ni. Apa hukumnya kalau kita tengok orang solat yang mana kaki dia macam ni, dia tak tegakkan kaki dia masa sujud. Dia tak macam ni je. Sebab ada saya tengok dalam iklan TV-TV di surau atau di masjid, siapa yang kaki macam ni masa sujud, maka dia tanda pangkah ataupun batal lah ceritanya. Sedangkan kita kena tahu ramai je ulama yang tak ambil kisah pun pasal kaki tu. Yang terbaik macam ni. Mazhab Syafi'i kata wajib macam ni. Siapa yang tak letak kaki macam ni, kecuali dia uzur, cerita lain lah. Siapa yang sihat tapi tak letak kaki macam ni masa sujud, batal solat dia. Tapi ramai je ulama kata tak batal.
Hanafi kata tak batal. Jadi mazhab Darul Ifta Jordan, walaupun mazhab Syafi'i, dia kata dalam bab ini kami berpegang solat mereka tidak batal, kerana meraihkan kepelbagaian mazhab dan bukan tugas kita nak membatalkan solat orang. Solat saudara batal tadi, kena ulang balik. Bukan kerja kita tuan-tuan sekalian nak kata solat ni batal, solat tu batal, tak. Lebih baik kita cari jalan untuk menyatakan solatnya tidak batal daripada kita sibuk menghukum solat orang lain sebagai batal. Wallahualam, itu dah. Boleh kita tarik dia. Dia tepuk supaya dekat lagi. Tapi macam mana kawan tu nak faham kalau tepuk je? Saya tak tahulah lakonan tu macam mana. Tapi yang betulnya kalau kita nak suruh dia rapat dengan kita, kita tarik. Itu yang betul. Barulah dia faham. Kalau kita tepuk dia, dia pun fikir kenapa pula dia tepuk kan. Jadi itu mengelirukan. Jadi yang lebih tepat ialah tarik rasanya. Tadi saya solat tepi dua orang anak tu, entah siapa dia. Jadi saya sebelum solat tu saya kata saya tolak dia ke depan sikit. Okey. Sebab dia kaki dia tak masuk soft betul-betul, dia pun ke depan. Saya terkejut bila dia tarik kawan dia sebelah. Kata terror budak dia. Dia boleh tarik, mungkin dia ikut dan je, tapi saya nak kata betul tindakan dia. Menarik kawan sebelah supaya betulkan soft. Nah, itu tidak ada masalah, bahkan itulah yang sebaik-baiknya. Wallahualam. Itulah. Orang yang datang untuk berimam kita, tapi dia duduk sebelah kiri. Kita tarik dia ke kanan ataupun kita yang tercukup. Okey, baik. Ada soalan? Ya. Ya? Ikat rambut. Boleh tak boleh ikat rambut Rambut panjang elok lepas lah. Cuma saya tengok ada orang lepas macam ni, rambut dia panjang. Dia lepas yang depan sekali. 2-3 kali saya ada solat tepi dia. Aku nak tanya lah, tapi lepas solat je belum zikir apa lagi dia terus bangun. Alah, tak sempat lagi tanya. Jadi saya macam mana? Tapi saya tak jumpa dia lepas tu dia. Jadi bukanlah lepas sampai depan ni kena lepas. Saya pun tak faham dia. Tapi mungkin boleh jadi dia ada benda kot, dia nak kena sembunyikan muka dia ke. Mungkin dia influencer kot. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi memang lepas rambut. Sebagaimana orang yang pakai baju dengan panjang, dia lepaskan baju dia kan. Bukan kata tak boleh pakai baju dengan pendek macam Din atau sebagai tuan-tuan pakai. Tapi siapa yang pakai dengan panjang, jangan lipat. Siapa yang rambut panjang, jangan ikat. Supaya rambut tu jatuh ke tempat sujud kan, kata Nabi kan. Wallahualam. Dalam isu tadi, tiba-tiba ada orang berdiri sebelah kiri kita. So kita nak tarik dia ke kanan ke, kita yang bergerak ke sana. Saya lihat kena tengok siapa dia. Kalau dia orang badan besar, dia nak tarik, pening nak tarik macam mana. Payah. Kalau dia budak-budak boleh kita tarik, ataupun dia lebih kurang kita je boleh kita tarik. Tapi kalau dia besar, payah. Jadi saya pernah berdepan dengan situasi itu. Masa tu saya solat dengan orang yang berkulit hitam. Jadi saya suka kalau orang kulit hitam dari Sudan ke apa tu, dia solat dia bagus. Kalau Arab saya tak ikut lah, dari awal saya tak akan ikut. Kalau saya masbuk, tengok orang Arab jadi setengah solat, setakat ni saya tak berapa nak ikut lah tuan-tuan sekalian. Kecuali orang Arab yang saya kenal, solatnya okey, saya follow. Sebab laju orang Arab solat. Okey, baik. Ni kalau kulit hitam saya ikut, sebab solat mereka bagus. Tapi kulit hitam tu maksud saya ialah orang Sudan. Kalau orang India, orang Bangladesh, laju juga. Laju, ini orang laju. Kena tengok orang jugalah, kecuali orang kita kenal kan. Jadi masa tu dia solat, dia tepi tiang masa tu. Entah macam mana masa tu dia pun dah terlewat, dia solat tepi tiang. Jadi saya tak boleh lah nak ke kanan dia, sebab kanan dia tiang. Saya duduk sebelah kiri. Okey, macam mana dia buat? Dia pegang saya, dia tarik saya kanan, tapi dia bergerak juga ke kiri. Jadi mudah, alhamdulillah. Nasib baik dia buat macam tu kan. Jadi kita kena tengok keadaan. Adakah kita boleh tarik dia ke kanan, ataupun kita yang bergerak ke sana, ataupun kita tarik dia dalam masa yang sama kita pun bergerak.
Macam Nabi tarik Ibn Abbas je, dan Nabi tarik telinga lagi. Nabi pegang telinga suruh pindah ke kanan. Dan pegang telinga tu dia berfungsi untuk memberi kesihatan kesegaran kepada orang yang mengantuk. Jadi bukan tarik telinga dalam keadaan kasar. Bila tarik telinga tu, dia bagus untuk bagi kita tumpu lagi pada salat ataupun pada pengajian. Jadi bagus sebenarnya tarik telinga dalam keadaan tidak menyakitkan, ya. Jadi itulah ceritanya. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau ni kita tak pandai kalau benda tu terjadi betul Ustaz, semayang tu macam mana? Dia semayang sebelah kiri. Oh, dia semayang. Imam pun tak tahu, dia pun tak tahu dia semayang. Oh, tak apa. Tak apa. Dia sama-sama tak tahu tu, kira dimaafkan lah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Tak, jemaah bahagian dah penuh, proyek pertama dah penuh. Jadi jemaah ni datang lah, saya akan buka lah. Kita nak pergi tengah kan, dia kan. Macam mana jemaah dah penuh? Penuh depan, saf yang kedua. Jadi dia datang, dia nak pergi tengah kan, dia nak pergi kanan. Oh, yang duduk belakang jemaah saf kedua tu. Ustaz Syamsuddin tak ada ni. Sampai dah? Dah ada? Oh, okey. Kena berhenti soalan terakhir. Seingat aku Ustaz tak jadi datang. Kena duduk tengah. Duduk tengah. Sebab kita kena mula center ke? Tu Haji ada dengar kena kanan? Kalau saya tengok, ada yang saya terlewat, tapi dia Duduk sebelah kanan. Tak betul. Sepatutnya dia kena duduk tengah. Bukan kanan. Tapi memang orang macam-macam bab soft. Terutamanya kita akan nampak pelik bab soft ni ialah masa bulan Ramadan kan. Masa itulah keluar segala mazhab. Wallahu a'lam. Kita berhenti ingatkan Ustaz dia tak jadi datang hari ni. Ustaz dia ada, maafkan saya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.